لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Pertamanya, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Pengetua Barisan Penolong Kanan, sahabat-sahabat guru, terutamanya unit projek SPM kerana mengadakan sesi sepagi sebutir mutiara ini, dan saya diberi peluang untuk berkongsi sedikit sebanyak dengan warga Idun, terutamanya anak-anak soleh-solehah pintar sekalian. Pertamanya, marilah kita merafakkan, marilah kita menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala kurniaan nikmat yang tidak terhitung yang Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah. Suka untuk saya berkongsi pada hari ini tentang kegagalan dalam kehidupan kita. Kegagalan adalah suatu di mana keadaan atau kondisi tidak memenuhi tujuan yang kita inginkan atau kita maksudkan dan tidak dapat dipandang sebagai satu kejayaan. Kegagalan juga disebut hasil akhir dari suatu pencapaian yang bersifat tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka dapat kita simpulkan kegagalan ialah satu keinginan kita yang tidak dapat kita capai. Menjadi adat manusia, tiada siapa pun yang mahu kesusahan dan kegagalan dalam hidup ini. Ramai di kalangan kita yang inginkan kejayaan tanpa adanya kegagalan. Semua menginginkan urusan hidup berjalan lancar tanpa ada sebarang masalah yang melanda. Akan tetapi, ia berlaku tidak seperti yang kita impikan. Ujian menjelma tanpa adanya petanda dan ia datang tanpa diundang. Namun, kita seharusnya sedar kehidupan adalah satu medan ujian dan perjuangan. Jadi, istilah gagal bukanlah satu penamat kepada kehidupan. Ia menjadi sebahagian dalam diary kehidupan kita di dunia ini. Tidak dapat tidak, kita mesti menghadapi ujian dalam kehidupan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut.
dan kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Kegagalan adalah salah satu ujian daripada ujian dalam kehidupan kita. Sebenarnya kegagalan bukanlah satu masalah besar yang perlu kita risaukan. Kegagalan itu ada hikmah yang Allah sedang kurniakan kepada kita. Jika tidak gagal, kita tidak akan tahu kekurangan dan kesilapan yang telah kita lakukan. Jadi kegagalan itu harus dipandang sebagai kunci untuk kita menambah baik dan memperbaiki segala kelemahan kita sebelum ini. Jadi saya nak berkongsi beberapa tips yang boleh kita cuba supaya semangat kita dapat bangkit lagi setelah kita diuji dengan kegagalan, dan kita dapat bangkit dengan lebih kuat daripada sebelumnya. Yang pertama iaitu menangis. Menangis bukan bererti bahawa kita lemah. Jangan pernah untuk merasa takut untuk meluahkan perasaan sendiri. Berasa sedih dengan kegagalan itu sememangnya suatu hal yang normal. Di samping itu, menangis ketika kita diuji dengan kegagalan adalah sebenarnya salah satu cara yang bukan sahaja menenangkan tapi juga menyihatkan. Menurut fakta tentang menangis, air mata yang terhasil dapat mengelakkan daripada kornea menjadi kering. Malah air mata juga mempunyai sifat antibakteria. Walaupun sudah menangis segala gagal, tidak perlulah dipanjangkan kesedihan tersebut. Jangan terlalu lama dalam menangisi apa jua kegagalan, apa jua ujian yang Allah timpakan, yang Allah berikan kepada kita. Kawalan emosi sewaktu menghadapi kegagalan adalah sangat penting. Ingatlah bahawa Allah akan sentiasa ada bersama-sama dengan kita meskipun kita mencapai kejayaan maupun kegagalan di dalam dunia ini. Tips yang kedua, menerima kenyataan. Hidup ini tidak ada kesempurnaan. Tidak ada manusia yang tahu tentang segala-galanya. Tidak ada manusia yang sempurna di dalam dunia ini. Tentu ada di mana-mana kelemahan, kegagalan, kesakitan yang datang tanpa kita sedari. Apabila kita dapat menerima hakikat bahawa tidak selamanya hidup ini mudah, tidak selamanya hidup ini senang, kita akan merasakan penyerahan, rasa menyerah diri kita dengan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan lebih tinggi. Ditambah pula, di sebalik setiap masalah atau ujian yang Allah timpakan, yang Allah kurniakan kepada kita, pasti ada hikmah yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sahaja kita yang perlu mencari hikmah di sebalik ujian yang Allah timpakan, yang Allah kurniakan kepada kita. Dan yakinlah bahawa Allah Maha Penyayang. Kita patut bersyukur dan terima kenyataan tentang kegagalan tersebut dengan sepenuh hati. Dan sabar itu indah. Dalam kegelapan serta kehujanan, pasti akan ada pelangi yang sedang menanti. Maka di samping menerima hakikat, bersabarlah sepanjang menjalani proses mengalami kegagalan. Tips yang ketiga, meminta bantuan. Sekiranya pada saat kita mengalami kegagalan dalam pelajaran terutamanya, janganlah kita pernah segan untuk meminta pertolongan orang lain. Terutamanya janganlah kita segan untuk meminta pertolongan, bantuan daripada guru-guru kita, rakan-rakan kita, maupun adik-beradik kita ataupun ibu ayah kita. Mereka pasti akan menghulurkan bantuan kepada kita. Dalam proses meminta pertolongan orang lain, kita boleh bertanya tentang pendapat mereka. Sebagai contoh, kita bertanya tentang idea apa yang perlu kita buat untuk kita memperbaiki kesilapan yang kita lakukan yang membawa kepada kegagalan. Selain itu, dalam Islam juga telah disyariatkan untuk saling membantu di antara satu sama lain. Maka tidaklah kita perlu merasa gundah maupun malu untuk meminta tolong.
Jangan pernah malu untuk meminta tolong. Yang keempat, belajar daripada kesilapan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita mencari kesempurnaan di dalam hidup ini, kerana kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanyalah sebagai seorang hamba. Pastinya kita akan melakukan kesilapan dengan sifat manusia yang serba-serbi kekurangan. Dan lebih baik juga untuk kita memikirkan bagaimana untuk kita belajar, untuk kita bangkit daripada kesilapan dan kegagalan. Setiap kegagalan pasti hadir dengan pengajaran. Jangan pula meremehkan kesilapan, kerana mungkin kita akan mengulang kesilapan yang sama. Oleh itu, kita hendaklah belajar daripada kesilapan dengan teknik yang betul. Pastinya kita akan dapat meningkatkan kemajuan diri kita, terutamanya di dalam pelajaran. Yang kelima, luangkan masa untuk diri kita sendiri. Setiap orang tentu mahukan masa untuk diri sendiri bagi mempercepatkan proses untuk bangun daripada kegagalan, untuk bangkit daripada kejatuhan. Salah satu tips ialah kita luangkan masa untuk diri kita. Kita boleh mengambil masa untuk melakukan apa-apa sahaja yang kita suka, sama ada kita melakukan hobi-hobi seperti mana membaca, memelihara kucing, bermain dengan binatang peliharaan, bercucuk tanam dan sebagainya. Selain dapat menenangkan fikiran dan membahagiakan, kita mungkin dapat meneroka satu bakat baru yang terpendam. Maka lihatlah dengan kacamata dari langit bahawa masih ada banyak peluang untuk kita mencipta kejayaan di sebalik kegagalan yang kita hadapi. Dan yang paling utama, kita hendaklah bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa sahaja, apa jua masalah kita yang kita hadapi di dalam hidup ini. Terkadang mungkin apabila kita bercerita tentang kegagalan kita kepada orang lain, kita akan merasa lega. Namun ia tidak memberikan apa yang kita mahu selain daripada rasa lega bila mana kita bercerita tentang masalah kita. Namun Allah Subhanahu wa taala jugalah yang lebih mengetahui tentang segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala jugalah yang lebih mengenali kita berbanding orang lain mengenali kita. Maka ceritakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Sebenarnya pada saat itu Allah Subhanahu wa taala benar-benar rindu untuk kita mengadu, untuk kita bercerita, untuk kita menangis kepadanya. Walaupun kita tidak dapat melihatnya secara mata denda kita, secara zahirnya, akan tetapi kita akan merasakan ketenangan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bila mana kita bercerita, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 152 dan 153, yang mana bermaksud, maka ingatlah kepadaku dan aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Saya rasa setakat itu sahaja perkongsian tips yang dapat saya kongsikan kepada semua. Ingatlah, satu pepatah Arab ada menyebut, mengharapkan kejayaan tanpa adanya usaha adalah ibarat mengharapkan kapal berlayar di daratan. Konklusinya, berusahalah dengan bersungguh-sungguh untuk bangkit daripada kegagalan. Carilah solusi untuk kita menyelesaikan, untuk kita atasi, agar kegagalan yang pernah kita alami suatu ketika dahulu tidak berulang lagi. Dan sentiasalah bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang dan Allah sayangkan hamba-Nya. Maka pasti ada sesuatu hikmah di sebalik apa yang kita alami pada hari ini.
Sekian daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.